Selamat datang semua. Assalamualaikum dan selamat datang semua ke sesi webinar community bertajuk Pemakanan Berhemah Menanamkan Hubungan Sihat dengan Makanan. Nama saya Siti Zulaika, seorang dietitian naluri. Saya graduate daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan ijazah Sarjana Muda Dietetik, dan juga saya telah mendapat pengiktirafan skop daripada dalam pengurusan berat badan daripada World Obesity Federation. So, pada hari ini kita akan menyelami amalan pemakanan berhemah dan bagaimana ia boleh memberi impak positif terhadap pengurusan berat badan. So, dalam dunia yang serba pantas ni, mengamalkan tabiat pemakanan berhemah actually boleh membawa kepada perubahan besar kepada hubungan kita dengan pemakanan dan juga keseluruhan kesejahteraan kita. Jadi mari kita sama-sama mulakan perjalanan pemakanan berhemah ni. Little housekeeping. Okay, so tanya soalan. Kalau nak tanya soalan, boleh pergi kepada chat di sebelah kanan dan juga type nama saya Siti sebelum menulis soalan untuk mengarahkan soalan kepada saya. And kalau ingin kekalkan tanpa nama ataupun malu kan, pastikan send private message sebab sekarang dekat chat dekat situ dia tulis public. Okay. Lepas tu handout ataupun edaran akan tersedia dimuat turun pada tab di sebelah kanan skrin. Kita ada chat, poll dan juga handout, dan pembentangan ini juga akan dikongsi dalam bentuk PDF pada akhir webinar ni. Sebelum kita mula, saya ingin berkongsi sebuah cerita dengan semula. Okay. Dulu ada seorang wanita ni, dia muda lagi. Nama dia Anne. So Anne ni macam biasa kita kan sentiasa sibuk dengan kerja dia, dengan komitmen dia, dan juga hidup dia ni macam senarai tugasan dia tu tak pernah berkesudahan. So dengan gaya hidup yang padat dan sibuk ni, makan ni cuma menjadi satu je lagi perkara yang dia perlu check off dalam dia punya list. Lepas tu, satu hari, Anne dia ada terbaca satu artikel tentang amalan mindful eating ataupun pemakanan secara berhemah. So sebab Anne ni dia curious, dia penuh rasa ingin tahu, dia pun memutuskan untuk cuba. Okay? So satu hari tu, waktu dia tengah makan, pertama sekali, dia mengambil nafas dalam-dalam dulu. So dia breathe in and then dia pun ambil satu biji strawberry. First, dia tengok warna strawberry tu sendiri, warna merah. And bila dia nak menggigit tu, dia rasa manis dengan dia punya deria rasa tu. So pada waktu tu, dia rasa nikmat dengan makanan tu. And dia rasa bersyukur dengan memakan strawberry tu sendiri. Okay. So lepas satu pengalaman dia yang dia mengamalkan pemakanan berhemah, mindful eating dengan satu strawberry tu, lepas tu setiap hidangan, Anne ni dicuba mengamalkan perkara yang sama. So bila dia makan, dia merasai kelezatan sayur-sayuran yang segar. Kalau dia minum sup, dia rasa kehangatan sup tu dan juga kesedapan pencuci mulut. So secara perlahan, sesuatu yang ajaib berlaku ya. Dia punya pemakanan berubah menjadi satu momen kegembiraan. Okay, so dulu Anne ni dianggap makan ni sekadar satu task. Sekarang makan ni adalah satu moment of happiness, momen kegembiraan untuk Anne. So minggu demi minggu berlalu, Anne pun sedar perubahan dalam diri dia, kan? So dia lebih peka dengan isyarat tubuh dia, and then dia dapat rasa bila dia lapar dan juga bila dia kenyang. So dengan mindful eating ataupun pemakanan berhemah ni, dia tak lagi teringin untuk makan secara orang kata sembrono, tapi memilih pilihan makanan yang sihat. So pendek kata, pendekatan baru Anne dalam pemakanan bukan sahaja terhad ke dalam pemakanan, tapi juga dah meresap dalam aspek lain dalam hidup Anne. Okay? So dia mula kalau dia berjalan tu tidak terlampau pantas dan tidak terlalu terburu-buru, and dia appreciate perkara-perkara kecil dalam hidup dia, dan dia temui kegembiraan dalam kesenangan yang sederhana. Okay? So pada akhirnya
And dia belajar yang mindful eating ni sebenarnya bukan hanya pada makanan, tapi dia adalah pintu kepada cara hidup yang sedar. Okay? Setiap satu perkara tu kita aware, kita sedar. So dengan setiap satu hidangan, dia menemui hubungan yang lebih mendalam dalam diri dia dengan juga pemakanan. So dengan cerita ni, saya ingin share satu poll. Anda boleh pergi dekat poll dan jawab berapa kerap anda mengamalkan pemakanan berhemah dalam kehidupan seharian anda? Kadang-kadang, selalu. Okay. Good. So kita ada ramai yang jawab kadang-kadang dan ada juga yang selalu, which is good sebab tak ada yang jawab tak pernah cuba. Okay, so maksudnya kebanyakan kita punya penonton hari ni selalu mengamalkan at least kalau tak pada setiap pemakanan dia, tapi kebanyakan pemakanan dia tu dia mengamalkan pemakanan yang berhemah ataupun mindful eating. So sekarang kita ada poll yang kedua. Adakah anda sering makan di hadapan skrin ataupun melakukan aktiviti lain semasa makan? Okay. So kalau poll kali ni kita boleh nampak ada pelbagai corak ramai yang jawab A, B ataupun C, dia pelbagai sikit berbanding sebelum ni. Dan dekat dalam sini juga ramai yang dah jawab ya seringkali selalu makan depan skrin, especially dalam kita punya community ni ramai yang bekerja. Jadi saya tahu kadang-kadang ramai yang bila dia makan tu kalau boleh depan laptop dia juga kan. Okay. So kita belajar sikit hari ni apa tu makanan yang secara berhemah ataupun mindful eating. So pertama sekali apa itu mindful eating ataupun pemakanan secara berhemah. So mindful eating ni bukan sekadar satu diet, ia adalah satu cara hidup yang membolehkan kita berhubung dengan mendalam dengan makanan dan juga tubuh kita sendiri. Dia melibatkan diri kita ni untuk hadir secara penuh dan berhemah semasa makan. Okay? Kita menikmati setiap suapan makanan tu dan juga mengakui the experience, pengalaman dalam kita punya pemakanan. So bila dengan mengamalkan kesedaran dan juga mindfulness semasa makan, kita dapat mengubah hubungan kita dengan pemakanan dari pemakanan yang tergesa-gesa bertukar menjadi pemakanan ataupun satu experience, pengalaman yang menyeronokkan. So bayangkan situasi ni kita tengah duduk untuk menikmati makanan kita selepas satu hari yang panjang, yang sibuk kan. Lepas tu depan kita ada pinggan yang penuh dengan warna-warni sayur-sayuran. Dengan bau yang sedap kan. Lidah kita pula jadi kecoh air liur bila kita bau dan tengok kita punya makanan tu. Tapi soalan dia dekat sini, berapa kerap ke kita betul-betul mengalami momen yang macam ni? So boleh jawab dalam chat siapa yang last kali teringat bila dia makan tu semua ni dia dah rasa. Okay, kecoh air liur, dia rasa seronok nak makan. So dekat sinilah yang mindful eating ni masuk, okay? Pemakanan berhemah ni masuk. Dia bukan sekadar tentang apa yang ada pada pinggan kita, tapi adalah satu journey, perjalanan yang membawa kita untuk melibatkan semua deria kita dan mengerasai sepenuhnya pengalaman makan tu. Okay? Satu mindful eating ni bermaksud number one, hadir sepenuhnya di meja makan. Yang kedua, memberi masa untuk diri kita menikmati setiap suapan, bukan makan secara terburu-buru. And then merasai tekstur pemakanan tu, menghargai kita punya deria dan juga mengakui certain pemikiran yang timbul bila kita makan. Contohnya, oh sedapnya apa makanan kita hari ni, cantiknya dia punya hidangan.
So ini dia membawa kepada kesedaran. Bila kita makan secara berhemah, ini membawa kesedaran kepada perasaan lapar ataupun kenyang, dan bila kita rasa lapar dan kenyang ni, kita boleh menghormati isyarat tubuh kita. Okay. So, siapa dekat sini pernah cuba mindful eating? I know tadi ada ramai kan yang dah try sesekali dan juga selalu. Bagaimana rasanya bila anda semua cuba ataupun melakukan mindful eating ataupun pemakanan secara berhemah ni? Adakah ada sebarang perubahan daripada rasa, perasaan? Boleh kongsikan pengalaman dalam chat ya. Puan Hasilawati, semalam dapat menikmati hidangan makan malam dengan gembira sebab dapat resepi baru. Yang lain pula macam mana? Lagi nikmat bila kita menghargai pemakanan kita ataupun kita makan secara berhemah kan? Satu lagi. Lagi sedap. Okey, betul. Bila kita menikmati makanan itu dengan sepenuhnya, sudah tentu kita akan merasakan makanan itu lagi nikmat dan juga lagi sedap dan gembira. Yes, semalam dapat menikmati makan malam dengan kawan-kawan sampai enjoy scenery, pemandangan. Okay, sekarang kita tengok apa bezanya pemakanan yang berhemah ni, mindful eating, dengan pemakanan yang tak berhemah. Okay? Jom kita buat satu refleksi diri. Bayangkan kita tengah duduk dekat meja makan dengan makanan favourite kita. Kalau Encik Loman mungkin musang ki di depan. Tapi bila kita mengambil suapan tu, tiba-tiba ada bunyi daripada notification daripada telefon. Ataupun minda kita melayang ke senarai tugasan yang tak pernah habis, kan? Berapa kali kita pernah berada dalam situasi ni? Mesti ramai yang selalu bila nak makan je ada notification telefon, tak semestinya daripada WhatsApp, kadang-kadang daripada social media, kan? Jangan risau sebab kita tak keseorangan ya. Ramai yang sebenarnya mengalami situasi ni and tak sedar pun yang ni semua mengganggu pemakanan diorang. So ini yang menarik kan? Bagaimana perasaan kita bila kita makan tanpa berhemah, tanpa kesedaran kan, dan juga distracted, teralih perhatian kita dengan perkara-perkara lain, and then kita bandingkan bila kita makan dengan niat dan juga fokus, macam mana pengalaman dua tu berbeza. Dekat sini kita boleh nampak sebenarnya yang mindful eating ataupun pemakanan berhemah tu sangat penting. Dia macam kalau kita dalam hidup ni, kita tekan butang untuk berehat ataupun pause pada kita punya kesibukan di sekeliling kita dan juga kita membawa diri kita untuk sepenuhnya berada dalam pengalaman makan itu sendiri. Seterusnya kita boleh tengok apa hubungan antara pemakanan dan minda kita. Okay? So kita explore, kita terus ke hubungan menarik antara makan, minda kita dan juga badan kita dalam konteks pemakanan berhemah ataupun mindful eating. So bayangkan kita sedang menikmati suapan kita dan waktu kita ambil satu suapan pertama tu, bayangkan kita tutup mata dan kita tumpukan perhatian sepenuhnya pada rasa makanan yang ada dekat lidah kita tu. Pada saat tu, sesuatu yang luar biasa, yang amazing sedang berlaku, iaitu dialog antara minda kita dan juga badan kita. Bila kita mengamalkan mindful eating ni, dia ibaratnya kita dah membuka satu saluran komunikasi yang direct, yang langsung daripada kita punya badan dan juga kita punya minda. Kita mengambil kira kita punya emosi, isyarat lapar dan juga kita mengisi jurang yang sering memisahkan kita daripada apa yang kita fikir kita nak dengan apa yang sebenarnya diperlukan oleh badan kita. Ya? Cuba bayangkan, kita ramai kat sini saya tahu boleh tahu situasi ni. Bila kita tertekan ataupun kita stres, perasan tak ada perubahan tak dalam kita punya tabiat pemakanan? Mungkin juga kita ambil makan
tanpa berfikir panjang, kan? So dekat sini lah peranan hubungan minda dan juga badan tu. Nampak bila kita stres, makanan kita pun berubah sikit. Kita mungkin dah tak kisah sangat hari tu, kisah nak makan yang secara sihat. Tapi bila kita stres, tak apalah. Itu sebenarnya hubungan kita punya minda dan juga badan, ya. So bila kita selalu mengamalkan mindful eating ni, dia sebenarnya mengajak kita untuk satu, mengenal trigger emosi kita ni. Okay. So bila kita dah kenal trigger emosi kita, bila kita stres, bila kita marah, atau kadang-kadang bila kita bosan, ya, dia membantu kita membuat pilihan yang sedar daripada kita dikawal emosi tu sendiri. So mari kita bincangkan tentang isyarat lapar tu sendiri, ya, hunger signal. Kita semua pernah alami perut keroncong lah, kan, lapar sangat. Tapi berapa kerap kita keliru antara lapar yang sebenar dengan sensasi lain ataupun deria lain. Contohnya bosan ataupun tekanan, stres. So bila kita mengamalkan mindful eating ni, dia boleh mendorong kita untuk membezakan antara lapar fizikal yang sebenar ataupun isyarat emosi. Membolehkan kita untuk respon dengan makanan yang memberi nutrisi bila badan kita betul-betul perlukan. Sekarang, inilah magic sebenar dia. Dengan menjadi peka terhadap keperluan badan kita, kita boleh membuat keputusan yang berpengetahuan lah. Maksudnya knowledge, informed decision tentang apa dan berapa banyak yang kita makan, kena makan. Bila kita betul-betul lapar, kita memberi makanan kepada diri kita, and then bila kita dah rasa kenyang, bila kita sepuas, kita hormat perasaan kita tu dan juga kita berhenti makan. So ini mengelakkan kita dari makan secara berlebihan. Okay. So let's share, kongsi dekat dalam chat, pernah ke mengalami momen yang kita sedar, kita ni sebenarnya makan bukan sebab lapar tau. Pernah tak rasa macam tu? Ataupun mungkin pernah mengalami macam mana isyarat badan kita ni mengubah cara kita mendekati hidangan. Siapa kat sini pernah? Yang bila dia sedar, sebenarnya saya makan ni bukan sebab lapar. Sebenarnya makan ni dah kenyang dah tapi makan lagi. Boleh share dekat chat, tak apa. Kita ni satu community. Kita jangan rasa malu. Sama-sama kita membantu each other. Okay. Dia Puan Aslin cakap selalu. Cik Miro kata jarang-jarang. Okay, bagus. Pernah, yes, betul. Betul, dah makan kenyang tapi mulut rasa nak mengunyah. Yes. Biasanya itulah yang kita kena tahu. Kenapa kita dah makan, dah kenyang kan, lepas minum air biasa rasa kenyang kan. Tapi kenapa rasa nak kunyah lagi? Jadi kita kena explore. Ini memberi peluang untuk kita lebih mengenali diri kita tau sebenarnya. Seterusnya kita boleh tengok masuk ke section kedua iaitu pemakanan yang berhemah dan juga memupuk hubungan sihat dengan makanan dan juga pengawalan berat badan. Ya. Okay. Kita ada poll yang ketiga. Boleh jawab, berapa kerap anda mengalami rasa bersalah ataupun emosi yang negatif berkaitan dengan pemilihan makanan? Okay, pemilihan makanan anda. Pernah tak kita makan contohnya lah kan, makan satu coklat je, satu je. Tapi rasa bersalahnya, tak patut makan macam ni. Jarang atau tak pernah. Kadang-kadang. Ada juga yang selalu. Kita tengok Okay, sudah sebahagian atau separuh kita punya penonton dah jawab dan yang paling ramai adalah kadang-kadang lah, kadang-kadang rasa bersalah. Ada juga yang selalu rasa bersalah. Dan juga yang tak pernah rasa bersalah. Okay. Sekarang kita tengok macam mana kita nak membina satu hubungan positif dengan makanan kita. Sebenarnya kalau kita makan kan, kita dah ada rasa bersalah tu, sebenarnya itu maksudnya hubungan kita dengan makanan dah tak berapa nak positif dah. Dia nak ke arah negatif dah.
Okay. So sekarang ni bayangkan, imagine dunia kita ni makanan tidak lagi diberi label sebagai makanan yang baik ataupun makanan yang tak baik, yang buruk. Sebaliknya, setiap satu suapan kita tu, setiap satu gigitan kita tu menjadi peluang kita untuk merasai dan menikmati hidangan itu sendiri. So inilah kuasanya mindful eating tu. Satu jalan untuk membina hubungan positif dan dengan makanan. Okay? Bukan ke best? Kalau setiap kali kita makan tu, kita tak rasa ini makanan yang buruk, ini makanan yang elok. Okay? So, jom kita tengok konsep ni sama-sama. Pertama, mindful eating ni adalah langkah untuk kita menjauhkan diri daripada diet yang restricted, yang terlampau ketat, yang selalunya datang dengan perasaan tersekat dan juga rasa bersalah. Okay? Ia adalah satu cara untuk kita mendekati makanan dengan rasa yang belas kasihan ataupun rasa compassionate dan rasa curious, rasa ingin tahu. Bukan satu judgement. Okay? Bukan satu penilaian. Bila kita tengok makanan kita tu, kita sebenarnya appreciate dah sebagai satu hadiah dan juga rezeki. Bukan bila kita tengok makanan tu kita sejudge dia, kita nilai dia, oh makanan ni tak sihat, makanan ni tak bagus. Bukan. So bila kita pilih pendekatan ni, kita dapat bebaskan diri kita daripada batasan dan juga membuka peluang dunia eksplorasi pemakanan dengan berhemah. Okay. So fikirkan tentang satu momen ataupun satu saat di mana kita menikmati contohnya sepotong buah yang dah matang kan, ataupun kita menikmati pencuci mulut tanpa rasa bersalah. So itulah sebenarnya mindful eating. Dia membolehkan kita menghargai pemakanan untuk makanan itu sendiri dan juga menjadikan makanan sumber pemakanan sumber yang menyeronokkan dan juga memberi hubungan positif antara kita dan makanan. So dengan amalan ini kita memeluk ataupun menjadikan sifat asal makanan itu adalah satu yang berharga dan memahami bahawa setiap item di pinggan kita ni ada peranan dia sendiri, okay, dalam kita punya kesejahteraan badan kita. So kita tak lagi terperangkap dalam melabelkan makanan tu sebagai good ataupun bad. Sebaliknya kita memberi tumpuan kepada pengalaman pemakanan kita secara holistik. Contohnya warna-warna pemakanan dekat dalam hidangan kita lagi banyak warna natural, warna asli lagi bagus sebab setiap satu warna tu lain-lain fungsi dia. And then aroma dia kan, and then texture makanan tu sendiri. Siapa je yang pernah pay attention pada texture makanan dan juga rasa tu. Okay. Ingat ini amalan. So bila amalan maksudnya kita kena lakukan selalu, kita kena practice. Kalau kita buat satu kali, dua kali atau dua kali, mungkin kita tak berapa bagus lagi dengan pemakanan berhemah. Tapi bila kita selalu praktis, lama-lama kita akan secara naturalnya melakukan sendiri. Kita boleh detect rasa lapar, rasa kenyang tu dan kita boleh berhenti bila kita perlu. So bila kita membuat sikap yang lebih terbuka kepada pemakanan, kita membuka peluang untuk banyak lagi possibility masakan yang kita boleh cuba. So lepas ni kita dekati hidangan dengan perasaan yang happy. Dengan perasaan yang curious, ingin tahu macam mana dia orang buat makanan ni, macam mana rasanya boleh macam ni. Jadi macam ni, apa bahan-bahan yang dia letak ataupun bahan-bahan yang kurang ni dalam makanan ni. Jadi pemikiran ni tidak hanya mempengaruhi cara kita makan, dia akan meresap ke dalam banyak lagi aspek dalam hidup kita. Bila kita, once kita dah start aware dengan pemakanan kita, bayangkan kita makan bukan satu kali sehari tau. Kita makan dalam paling kurang 3 kali. So bila kita dah praktis benda di dalam pemakanan, slowly dia akan masuk juga ke dalam aspek lain dalam hidup dan kita secara keseluruhannya akan menjadi lebih
aware dengan kita punya hidup dan juga perkara-perkara kecil. And then kita tengok macam mana kita nak mengenali isyarat lapar dan juga kenyang. Okay. So satu perkara menarik yang kita bincangkan tadi adalah dengan pemakanan yang berhemah ni, mindful eating ni, keupayaan kita untuk mengubah cara kita mendekati saiz sidangan ni adalah satu self-awareness ataupun kesedaran diri di mana kita belajar mendengar isyarat badan kita dan juga bertindak balas dengan sewajarnya. Siapa ingat waktu kecil-kecil dulu kita pernah cakap dekat mak ayah kita kan, diorang bagi kita makan, lepas kita cakap kan lepas kita makan, sebenarnya saya dah kenyang lah, makanan ada lagi ni atas, tak habis lagi ni tapi kita dah kenyang. Lepas tu kita cakap dekat mak ayah kita dah kenyang. Apa mak ayah kita cakap dekat kita? Tak boleh, kena habiskan makanan. So dalam secara tak sedar, ini adalah momen pertama kita menidakkan perasaan kenyang kita tu ataupun perasaan kenyang dalam badan kita tu. So bila kita selalu buat benda ni, lama-lama kita pun makin ada jurang lah dengan kita punya antara kesedaran kita dan juga keperluan badan kita. Sekarang boleh make sense kan? Oh patutlah kalau kenyang, walaupun dah kenyang makan lagi, sebab rupanya kita dah biasa dah. Bila kita dah kenyang pun kita continue makan. Sebenarnya daripada kecil lagi. So sekarang dah boleh perlahan-lahan mengubah cara kita punya ataupun lebih sedar dengan signal badan kita. So bila kita memperhalusi kita punya kesedaran diri dengan isyarat lapar atau kenyang, kita sebenarnya membuka keupayaan diri kita sendiri untuk mencegah daripada makan secara berlebihan. Sebab badan kita dia sebenarnya tahu tau, kalau kita sebenarnya ada hubungan yang baik antara kesedaran kita, diri kita, self-awareness dan juga kita rasa tahu bila kita lapar dan kenyang, kita takkan makan secara berlebihan. Sebab badan kita akan bagi tahu kita bila nak berhenti. Selain daripada tu, pemakanan yang berhemah. Saya gelak sebab tadi Cik Subraman ni dia cakap selalu kena habiskan makanan bila anak tak habiskan. Tapi yang penting Cik Subraman ni tak paksa anak untuk habiskan. Itu bagus Cik Subraman ni. Penarbi kata saya sedar tapi tak boleh nak kontrol. Tak apa. Sebenarnya sedar tu dah satu benda yang bagus. Okay? Kontrol tu adalah satu latihan. Walaupun rasa sekarang tak boleh kontrol, tapi dia sebenarnya start perlahan lah. Macam semua benda yang kita buat. Kalau kita nak mula exercise ke, kita baru nak mula satu pemakanan yang sihat ke, kita kena start secara perlahan-perlahan. Tak boleh terus pergi ekstrim. So, bila dah sedar tu sebenarnya satu benda yang positif dah. Okay. Selain daripada tu, pemakanan yang berhemah ni juga memberi kita satu kuasa, satu power, satu control untuk kita hargai pemakanan yang bersederhana. Ingat, dia bukan tentang sekatan pemakanan ataupun kekangan makanan. Dia sebenarnya tentang menikmati setiap satu suapan dan mengetahui bila sebenarnya kita dah capai tahap kepuasan makan tu sendiri. Jadi bila kita dah achieve ni, pengawalan porsi makanan menjadi satu benda yang mudah dan sebenarnya dipandu, guide by badan kita sendiri ya. Okay. Macam mana kita nak buat ni? Apakah langkah-langkah dia? Pertama sekali, slowing down ataupun makan yang perlahan untuk menikmati makanan kita. Bukan makan secara terburu-buru ya. Dalam kesibukan hidup moden kita ni, memang pemakanan ni macam kita lah sekarang ni, lepas ni pukul 12 lunch. So dia jadi macam satu task kan. Kita tahu sekarang buat kerja pukul 12 lunch, lepas tu kita sama kerja balik, lepas tu dinner. Dia jadi satu checklist dah. Bukan satu benda yang bagus ataupun satu benda yang membawa kegembiraan. So kita lama-lama, kita terperangkap dalam kitaran makanan yang terburu-buru ni tau. Makan secara pantas dan tergesa-gesa. Dan kebiasaannya kadang-kadang untuk sesetengah orang, makanan ni dia selit-selit je antara dia punya mesyuarat, antara dia punya temu janji. Tapi apa yang akan berlaku
jika sebenarnya ada cara untuk kita suntikkan semula rasa kepuasan dalam waktu makan kita tu. So inilah tempat di mana mindful eating ataupun pemakanan berhemah ni menjemput kita untuk melibatkan diri kita dalam menikmati momen makan ni sendiri. Pemakanan berhemah adalah satu peringatan bahawa setiap hidangan adalah satu hadiah yang berharga dan layak menerima perhatian dan juga penghargaan sepenuhnya. Dalam saat ataupun pemakanan berhemah ni, kita mengunyah dengan perlahan ya. So bila kita mengunyah dengan perlahan, kita membenarkan lidah kita tu untuk betul-betul rasa pemakanan tu. Cuba bayangkan kalau kita makan cepat-cepat, lepas tu makanan tu panas pula, kadang-kadang kita tak sempat nak rasa pun. Kita masuk terus telan. Sebab panas kan, lepas tu kalau pedas lagilah. So bila kita memberi lidah kita rasa ataupun momen untuk dia rasa, kita perhatikan pula macam mana makanan yang kita rasa dekat lidah kita ni, tekstur dia berubah daripada dia sebelum makan dan akhirnya waktu tengah makan tu. Apa yang dia berubah dalam kita punya mulut ni. And then kita punya awareness ataupun kesedaran akan meningkat, bukan saja meningkatkan pengalaman makanan kita tapi juga berfungsi sebagai pelindung daripada makan secara berlebihan. So satu bahagian yang menarik lah. Satu bahagian yang menarik adalah semasa kita nikmati setiap suapan, otak kita dia pun mula hantar isyarat kepuasan tau. Dia pun bila dia detect yang kita makan, dia pun hantar isyarat yang dia dah kenyang. So dengan melambatkan ataupun memberi masa untuk otak kita ni proses isyarat ni, kita akhirnya mencipta satu penghalang semula jadi daripada makanan berlebihan. Ada orang tanya sebelum ni, berapa lama untuk kita punya otak ni detect kita punya bila kita makan dan juga bila kita nak kenyang? Dalam 20 minit ya. Jadi makan tu secara perlahan. Kadang-kadang ada orang 5 minit dah habis makan ni, macam mana kan? So kita akan dapati diri kita ni berhenti bila kita dah kenyang kerana kita dah memberikan tubuh kita dengan nutrisi ataupun nutrition yang dia perlukan. So sekarang fikirkan balik kan tentang waktu kita makan dengan tergesa-gesa sampai tak ada masa untuk rasa apa yang kita makan. So bandingkan ni pula dengan satu momen yang kita makan secara berhemah di mana kita betul-betul berinteraksi dengan makanan kita. Bagaimana setiap pengalaman ni buat kita rasa secara fizikal dan juga mental. Okay, fikirkan balik. Okay. So dengan melakukan atau mengamalkan pemakanan berhemah, kita memberikan diri kita ni peluang untuk keluar daripada kesibukan kehidupan. Bayangkan dalam banyak kesibukan harian kita ni, waktu makan tu lah yang kita berhenti sebentar, kita betul-betul appreciate pemakanan kita. Lama-lama kita akan sangat suka waktu makan kita tu. So dia memberi peluang untuk kita betul-betul pause dan juga menikmati hidup kita ni. Dan dia juga akan mengingatkan kita bahawa setiap hidangan memberi makanan bukan kepada kita punya tubuh saja tapi kepada emosi dan juga jiwa kita. Okay. Ada yang share, Puan Hasilawati share selalu makan terburu-buru kita ketika sarapan, kejar masa, faham. And then Encik Subramani pun share kadang time makan ada call penting dan bertanya berkaitan deadline. So terpaksa makan cepat balik-balik. Makan cepat-cepat nak settle. Betul, faham. Memang hidup ni kita tak sempurna kan. Ada masa memang payah untuk kita nak makan secara perlahan. Tapi macam saya cakap tadi, ini adalah satu praktis. Jadi dalam 6 masa makan, 3 masa makan utama dan juga 6 snacking time contohnya, mesti ada 1 ataupun 2 ataupun kadang-kadang 3 yang kita boleh makan secara berhemah tu, mindful eating. Ya? Okay. Seterusnya adalah tips praktikal untuk pemakanan dan juga pengurusan berat badan. Okay. Perancangan dan penyediaan makanan yang berhemah lah. Pemakanan yang berhemah ni, macam tadi kita cakap pasal makan je kan. Sebenarnya dia bermula sebelum lagi kita makan. Okay.
kita kena melibatkan diri kita daripada dalam perancangan dan juga penyediaan hidangan ni. Membolehkan kita memilih makanan yang betul-betul memberi nutrisi kepada badan dan juga pertimbangkan nilai nutrisi yang boleh bukan sahaja memberi rasa yang elok, dan juga kita kena hargai juga proses memasak dan juga menyediakan pemakanan kita ni. Jadi kalau sebelum ni kita fikir pemakanan mindful eating ni start bila kita dah ada makanan tu depan mata kita, sebenarnya tak. Sebenarnya dia sebelum lagi. Contohnya, kalau orang tu dia masak sendiri, mindful eating ni dia start bila kita dah start merancang lagi. Kita nak makan apa yang kita nak kena letak dalam tu. Macam mana nak bagi rasa tu seimbang. Dan juga kita tahu warna-warna yang pelbagai yang natural ni akan memberi nutrisi yang berbeza-beza. So kita pun dah start rancang. Itu sebenarnya dalam sedar ataupun tak sedar adalah mindful eating ataupun pemakanan yang berhemah. Selain daripada tu, kalau kita beli dekat luar, contohnya kita nak makan pukul 12 ni, kita dah tahu dah sekarang, okay, kita nak makan apa, dekat mana dan juga berapa lama kita nak makan tu. Dalam otak kita ni, kita dah start mula merancang pemakanan kita. Itu adalah sebahagian daripada pengalaman makanan yang berhemah. So bila kita susun hidangan kita ni dengan berhati-hati, menyusun setiap elemen dengan very setiap perhatian, penuh perhatian ya. Warna dia, tekstur dia, cara penyajian dia. So bila kita duduk, bila kita nikmati pemakanan kita tidak hanya memberi nutrisi kepada badan kita, tapi sebenarnya kita dah terlibat dalam setiap pengalaman yang merangkumi pemakanan berhemah. Okay? So ini menggabungkan kesedaran dalam perancangan dan penyediaan hidangan kita. Ini adalah salah satu tanda kita sayang kepada diri sendiri. Ya? Ia adalah peringatan kat diri kita bahawa pemakanan kita berikan kepada diri kita sebenarnya lebih lagi dari sekadar kalori dan juga nutrisi. Ia adalah satu pengalaman holistik yang menyentuh diri kita, minda kita dan juga jiwa kita, emosi kita. So macam mana? Next step adalah wujudkan persekitaran pemakanan yang berhemah. Okay. Berapa ramai yang antara kita yang actually ada kawasan yang khusus untuk dia makan. Okay, saya tahu ramai yang makan di depan komputer atau laptop kerja kan. So cipta suasana makan yang menyeronokkan. Pilih dan tetapkan kawasan yang tenang dan selesa untuk makan bebas dari gangguan apa-apa, TV ke, bahan elektronik ke, dan fokus sepenuhnya pada hidangan di hadapan kita. So bila kita cipta satu suasana makanan yang tenang, dia menyumbang kepada pengalaman makanan yang menyeronokkan. Okay. Dan seterusnya adalah makan dengan semua deria kita ya. Melibatkan deria dalam pemakanan berhemah adalah satu amalan yang menyumbang kepada simfoni rasa, tekstur dan pengalaman kita. Pertama sekali, penglihatan. Ambil seketika untuk mengamati warna di pinggan kita. Adakah terlampau banyak brown, warna coklat, atau adakah terlampau banyak warna kuning? Mungkin kurang gabungan tekstur ataupun variasi. Maksudnya nutrisi yang kita terima pun adalah satu saja, dia tak variasi. Dan seterusnya bau. Okay, biarkan aroma makanan kita ni, kita bau. Sebab setiap bau ni dia akan merangsang deria makan kita. Kita akan jadi lebih berselera kalau kita betul-betul bau makanan kita. Dan bila kita start bau kan, kalau siapa perasan, dia dah start kecoh liur dia untuk makan. And then sentuhan, tekstur sentuhan. Bila kita ambil alat makan tu, tengok tekstur makanan kita tu. Adakah dia licin atau kasar, adakah dia rangup ataupun lembut. Dan last sekali adalah rasa ya. Ambil gigitan dan nikmati rasa yang kita ada dekat lidah kita tu. Adakah manis, adakah masam ataupun rasa umami. Bila kita hargai kompleksiti dan juga harmoni rasa yang ada pada makanan kita itu. Seterusnya portion control ya, amalkan pengawalan porsi.
So salah satu cara untuk sebab ingat kita ada hubungan minda dan badan, pengawalan porsi adalah tentang mencari keseimbangan yang halus antara menikmati makanan kita dan juga hormati isyarat badan kita. Contohnya, saiz pinggan. Memilih pinggan yang lebih kecil bukan tentang restriction ataupun kekangan ataupun halangan. Dia adalah tentang menghantar isyarat kepada otak kita bahawa sebenarnya makanan kita ni dah puas dan juga dah lengkap. Pinggan yang lebih kecil secara optiknya akan memberi ilusi yang pinggan yang lebih penuh dan juga boleh menyumbang kepada rasa kenyang. Seterusnya, nikmati rasa makan. Fikirkan tentang waktu kita makan, waktu kita gesa-gesa untuk habiskan hidangan kan, sampai tak sempat nak rasa apa yang kita makan. Pengawalan porsi sebenarnya menjemput kita untuk melambatkan dan menikmati pengalaman tu. And then berhenti seketika untuk reflect. So bila kita tengah menikmati makanan tu, cuba kadang-kadang tengah kita makan, kita berhenti, letakkan alat makan kita tu and then kita reflect. Dah puas ke kita waktu kita makan ni? Dah kenyang ke? Sebab kalau bila kita buat ni, kita boleh mencegah daripada makan berlebihan dan pastikan kita seiring dengan syarat badan kita. Rasa tu macam mana nak tahu? Rasa dekat perut lah kan? Kita fikir, oh adakah perut dah penuh? Ataupun dah terlebih penuh? And then seterusnya adalah pengawalan fikiran lah. Pengawalan porsi bukan satu peraturan tapi adalah amalan yang memberi kita kuasa, power back control kepada diri kita untuk mengawal pemakanan kita. Okay, bukan restriction tapi adalah satu power untuk diri kita sendiri untuk mengawal diri kita. Okay, kita bukan lagi dikawal oleh emosi, kita yang kawal pemakanan kita dan emosi kita. Seterusnya, yang kadang-kadang ini sangat penting lah untuk sesetengah orang, mengenal pasti pencetus makanan ataupun emotional eating triggers. So bila kita aware, kita beri perhatian penuh terhadap apa yang trigger kita punya emotional eating ni, dia memberi kita satu kuasa untuk respon emosi kita tu dengan cara yang lebih sihat. Bukan lagi kalau kita tak tahu kita makan ni, kita ni tengah stres sebab tu kita nak makan, ataupun kita bosan sebab tu kita nak makan kudap-kudap contohnya. So bila kita dah realise ni, daripada bergantung kepada makanan sebagai satu hiburan ataupun sebagai satu cara untuk kita menghadapi situasi ni, kita akan cuba cari cara alternatif lain untuk atasi stres, atasi kebosanan ataupun emosi-emosi lain lah. Antara aktiviti boleh buat contohnya berjalan, menulis journal ataupun kadang-kadang berbual dengan rakan kita pun boleh membantu menguruskan emotional eating kita ni. Okay? Contohnya kan, kalau kita nak merubah emosi kita ni, pertama sekali yang paling senang adalah merubah posisi di mana kita duduk je kadang-kadang. Kita memang kena physically, secara fizikalnya berubah. Dengan cara itu baru mood kita boleh berubah. Cuba cara itu dulu sebelum kita memilih untuk menjadikan makanan itu sebagai satu ubat contohnya. Okay, kita ada poll terakhir untuk hari ni. Boleh tengok kat poll. Poll keempat. Adakah anda melakukan teknik pemakanan berhemah ataupun ingin melakukan teknik pemakanan berhemah dalam rutin harian? Siapa yang nak melakukan ataupun sekarang ni lepas dia tengok ni dia rasa macam okey lah nak cubalah, at least lepas ni pukul 12 ni nak cuba. Boleh jawab dekat poll ya. Ada ya sudah. Kalau A ya sudah tentu, B saya mungkin akan cuba, C tak berminat. Tak ada yang jawab lagi ni untuk poll kita ni. Menarik. Oh. Tak boleh submit. Oh ya ke? Patutlah sebab macam pelik juga saya kan.
sikit tak apa. Kalau contoh tulis dalam chat, siapa yang lepas ni dia nak cuba ataupun dia nak cubalah mindful eating ni. Sekurang-kurangnya pukul 12 ni nak cuba makan secara berhemah. Yang kata A ramai, B sudah tentu B saya mungkin akan cuba. Okey, bagus, bagus. B juga, A. Okay, I try my best. Yes. Yes, try your best. Itu yang paling penting. Okay, B dan A. Bagus. So, rata-rata dalam kita punya community hari ni memang nak cuba ataupun memang akan buat. That is very good. Sekarang kita pergi ke sesi Q&A. Boleh je tanya apa-apa dalam chat ni. Kalau malu, boleh send secara private. Okay. Boleh pilih dekat atas ni kan, public ke private. Saya takkan baca nama lah kalau private tu. Tapi boleh je tanya apa-apa tentang pemakanan berhemah untuk kita punya topik hari ni. Boleh juga tag saya ya, @Siti, so that saya boleh nampak soalan tu dengan macam dia akan bagi notification lah. Ada sesiapa nak bagi soalan? Tak apa, kalau tak ada soalan pun tak apa. Sebab yang penting faham dan juga nak cuba tu yang saya paling happy sekali. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, terima kasih semua sebab sertai saya hari ni. Saya sangat hargai. Tapi kalau lepas ni ada lagi nak bertanya atau perlu bimbingan yang lebih lanjut, boleh kontak saya di chat Naluri ataupun di email ya, sitizulaika@naluri.live. So hari ni let's terima makanan kita tu dan juga jadi lebih berhemah dan nourish ourselves. Okay? Dengan cara ni dapat mengawal berat badan kita juga. Okay. Terima kasih semua. Selamat menjamu selera ya untuk lunch ni. Okay, terima kasih. Terima kasih semua.